Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Dayang Sambia binti Abdul Rahman dari SM Lokib Kota Kinabalu akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan pencapaian murid dalam topik matematik dengan menggunakan Hypernotes sebagai nota berkesan dalam mata pelajaran matematik. Ini merupakan refleksi pengajaran dan pembelajaran saya yang lalu. Pada hari pertama, setelah sekian lama sekolah ditutup disebabkan oleh peningkatan kes pandemik COVID-19 di negeri Sabah, iaitu pada 10 Oktober pada bulan Oktober tahun 2020, kita telah bermula pembelajaran secara bersemuka pada 5 April tahun 2021. Pada hari pertama ini, saya telah menjalankan satu ujian diagnostik. Tujuannya adalah untuk saya mengetahui tahap penguasaan murid bagi topik-topik yang saya telah ajar sepanjang tempoh PDPR. Asalnya ujian ni hanya untuk mengetahui tahap penguasaan murid sepanjang dalam bagi topik yang telah saya ajar dalam PDPR. Tetapi pada masa ujian itu dijalankan, saya mendapati murid tidak dapat menjawab soalan tersebut. Saya memantau sepanjang tempoh ujian tersebut dijalankan, saya memantau keadaan murid dan saya mendapati murid tidak dapat menjawab dengan baik. Masih banyak soalan yang kosong dan tidak terjawab oleh murid. Disebabkan itu, setengah jam selepas ujian diagnostik dijalankan, saya membenarkan murid untuk merujuk buku teks atau buku nota supaya mereka dapat menjawab soalan ujian diagnostik tersebut. Jadi saya beranggapan apabila mereka telah merujuk buku teks atau buku nota semasa menjawab ujian diagnostik ini, saya beranggapan mereka dapat skor markah yang tinggi. Namun begitu, apabila saya menyemak atas ujian diagnostik mereka, saya dapati mereka mendapat skor yang sangat rendah. Jumlah markah bagi ujian diagnostik adalah 22 markah. Jadi ramai, ada beberapa kalangan murid yang mendapat skor markah kurang daripada 9 markah. Daripada aspek pengajaran saya pula sepanjang tempoh PDPR, saya menjalankan PDPR tu dengan cara mengecilkan skop pembelajaran, iaitu dalam satu objektif pembelajaran tu saya kecilkan dia kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil supaya murid dapat mengikuti PDPR yang telah saya jalankan. Saya juga banyak membuat video pengajaran dan saya muat naikkan ke channel YouTube saya sendiri. Kemudian saya akan saya akan kongsikan link tersebut atau pautan tersebut kepada murid-murid kelas saya. Fokus kajian saya ialah untuk mengkaji dan meningkatkan kemahiran murid menggunakan nota yang ringkas, padat dan terdiri daripada pautan video-video yang berkaitan. Nota ini dipanggil sebagai Hypernotes. Objektif kajian saya ialah terbagi kepada dua. Objektif am ialah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam topik-topik yang diajar semasa PDPR. Objektif khusus pula adalah untuk membantu murid untuk menghasilkan nota yang berkesan berdasarkan pautan video dan sumber yang telah dikongsikan oleh guru sepanjang tempoh PDPR dalam mata pelajaran matematik. Yang kedua adalah untuk melatih sikap bertanggungjawab di kalangan murid terhadap pelajaran mereka. Yang ketiga, saya ingin memberi pendedahan kepada murid supaya mereka mempelajari cara menghasilkan QR code bagi pautan-pautan yang penting dan berguna dalam objektif pembelajaran tertentu supaya mereka boleh rujuk pada masa akan datang. Keempat, saya ingin melatih murid menjadi pencari maklumat yang cekap. Seterusnya, saya ingin melatih murid menjadi seorang pembelajar aktif. Dan akhir sekali, saya ingin melatih murid melihat perkaitan setiap objektif pembelajaran dalam satu perspektif yang lebih besar.
Okey, kumpulan sasaran dalam kajian tindakan saya ialah melibatkan 17 orang murid tingkatan 2 yang berusia dalam lingkungan 13 ke 14 tahun dan terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 9 orang murid perempuan. Okey, ini pula tinjauan masalah. Okey, ada melibatkan 3 langkah, iaitu langkah yang pertama bermula daripada 5 April 2021 di mana saya menjalankan ujian diagnostik. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahap penguasaan murid dalam 3 topik pertama dalam mata pelajaran matematik tingkatan 2 di mana ini telah diajar dalam tempoh PDPR berlangsung. Okey, yang kedua, saya menjalankan ujian pasca pada 3 Mei. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahap kekesanan penggunaan Hypernotes berbanding penggunaan buku teks sebagai rujukan semasa mengulang kaji. Yang ketiga, saya jalankan pada 4 Mei iaitu soal selidik di mana saya menguji dengan menggunakan Google Form. Okey, tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat murid mengenai keberkesanan penggunaan Hypernotes dalam mata pelajaran matematik dan masalah yang dihadapi oleh mereka sepanjang tempoh PDPR. Okey, dalam ujian pra dan ujian pasca, okey, soalan ujian pra merupakan ujian diagnostik asalnya, tapi saya anggap dia sebagai, saya mengambil kiranya sebagai ujian pra, okay, dan berjumlah 22 markah, okay, terdiri daripada 9 soalan objektif dan 6 soalan subjektif. Okay, soalan ujian pra dan pasca ini menguji 3 topik pertama dalam silibus matematik tingkatan 2, iaitu patterns and sequence, factorization and algebraic fraction, dan algebraic formula. Okey, ini pula merupakan soal selidik. Item-item yang terdapat dalam soal selidik yang saya berikan, saya gunakan dalam kajian tindakan ini. Okey, ada item-item ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu sebelum penggunaan Hypernotes dan selepas penggunaan Hypernotes. Okey, analisis tinjauan masalah pula adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Okey, dalam langkah pertama, kedua dan ketiga tadi yang saya telah nyatakan. Okey, daripada langkah-langkah ini, saya telah mengenal pasti masalah-masalah berikut. Okey, dalam langkah pertama, iaitu dengan menggunakan ujian pra, saya mendapati murid tidak menguasai 3 topik pertama yang telah diajar semasa PDPR. Murid juga tidak tahu merujuk nota, tidak tahu menggunakan buku teks untuk mencari jawapan. Okay, dalam langkah kedua, iaitu melalui ujian pasca, di mana saya menjalankan, saya gunakan Google Form kerana dalam tempoh itu adalah sekolah kami dalam tempoh PDPR. Okey, apa yang saya dapati ialah murid mempunyai kelemahan dalam merujuk buku, mencari maklumat dan menyusun maklumat yang terdapat dalam buku teks, tetapi lebih mudah membuat rujukan melalui Hypernotes. Okey, langkah ketiga pula melalui soal selidik yang saya gunakan Google Form juga. Saya dapati murid menyatakan terlalu banyak pautan yang diberi semasa PDPR dan banyak lagi dapatan lain saya akan ulas selepas ini. Okey, ini pula merupakan aktiviti yang dijalankan dalam kajian tindakan ini. Okey, pertama, murid membuat draft Hypernotes. Kemudian daripada draft Hypernotes, mereka merujuk pautan dan nota yang telah dikongsikan oleh guru melalui Telegram. Sebabnya 3 silibus pertama ini memang telah saya ajar semasa tempoh PDPR dan pautan-pautan dan sumber-sumber tersebut, sumber pembelajaran tersebut telah dikongsikan dan masih ada dalam Telegram mereka. Kemudian murid menghasilkan peta minda bagi merumuskan keseluruhan topik tersebut. Okay, mereka lebih kurang membuat ulang kaji dan membuat summarization. Okay, seterusnya murid mengenal pasti contoh pengiraan melalui video yang telah dikongsikan oleh guru dan menukarkannya ke dalam bentuk QR code. Okay, mereka menggunakan QR code Monkey untuk mendapatkan QR code mereka sendiri.
Seterusnya, QR code yang telah dihasilkan mereka akan save ke Microsoft Word dan mereka labelkan dengan tajuk pautan ataupun video tersebut supaya mereka tidak terkeliru dengan QR code yang telah mereka hasilkan. Okey, seterusnya murid mencetak semua QR code yang telah dihasilkan dan mereka menggunting dan menampalkan QR code tersebut pada peta minda yang telah dihasilkan. Okay, setelah selesai, Hypernotes ini digunakan sepanjang masa pengajaran guru. Okay, bila-bila masa perlu, mereka perlu mengulang kaji ataupun perlu merujuk kepada buku teks, mereka hanya menggunakan Hypernotes sahaja. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan Hypernotes. Murid dibenarkan menggunakan kertas putih A4 ataupun kertas berwarna. Okey, pen atau pen warna. Bahan rujukan pula bebas, boleh merujuk pada buku teks, grup Telegram Mathematics atau YouTube, dan printer jika mereka ingin mencetak dan juga kertas laminate. Ini adalah pilihan, tidak wajib. Okey, ini adalah contoh-contoh hasil kerja murid. Okey, di sini ada chapter 2. Okey, dalam hasil kerja murid ini, mereka tidak mencetak QR code tersebut. Mereka copy dan paste pada kertas ataupun peta minda yang telah mereka hasilkan. Okay, ini merupakan QR code ini telah dihasilkan oleh murid itu sendiri. Ini yang merupakan pelaksanaan tindakan dan penilaian. Okey, dalam langkah pertama, saya bermula dengan ujian diagnostik. Langkah kedua, saya memperkenalkan konsep Hypernotes dan menjalankan tutorial membina QR code sendiri kepada murid. Yang ketiga, saya memberi tempoh 2 minggu kepada murid untuk menyiapkan atau menghasilkan 3 Hypernotes bagi 3 topik yang pertama dalam matematik tingkatan 2. Seterusnya, pada 30 April, murid membentangkan Hypernotes kepada rakan-rakan sekelas melalui Google Meet. Okey, tidak dijalankan secara bersemuka kerana sekolah kami sedang menjalankan PDPR. Okey, pada 3 Mei jaraknya agak tadi kenapa 8 April hingga 22 April, seterusnya langkah keempat kita mula pada 30 April. Ini disebabkan sekolah kami sedang menjalankan peperiksaan pertengahan tahun. Jadi sebab itu dia ada gap antara 22 April hingga ke 30 April. Okey, langkah kelima iaitu pada 3 Mei, murid menjawab soalan ujian pasca. Mereka menjawab dalam tempoh 1 jam dan menggunakan Google Form. Kita telah pun bermula dengan PDPR. Okey. Ini merupakan pembentangan murid melalui Google Meet. Dan ini adalah refleksi kajian saya. Ada banyak ni, saya tidak dapat ulaskan semua. Apa yang saya boleh nyatakan bahawa murid memang hadir dalam PDPR, murid yang terlibat hadir dalam PDPR, tapi tidak menjamin mereka dapat menguasai pembelajaran objektif pembelajaran yang telah saya ajar sepanjang tempoh PDPR tersebut. Okey, ini pula adalah maklum balas murid setelah penggunaan Hypernotes. Apa yang saya boleh katakan adalah murid bersetuju menyatakan bahawa Hypernotes merupakan satu nota yang lengkap dan padat dan sesuai untuk mereka gunakan sebagai bahan rujukan semasa mengulang kaji. Okey, ini adalah penilaian pencapaian murid. Okey, jadual ini menunjukkan bilangan murid
dalam ujian pra dan pasca. Okay, dalam kolom ini pula kita boleh lihat ada markah 0 hingga 4. Dalam ujian pra terdapat 10 orang murid yang mendapat markah 0, 0 hingga 4. Okay, bagi markah 5 hingga 9 terdapat 7 orang murid yang mendapat markah dalam range ini. Okay, purata markah adalah 4. Okay, 4 sahaja. Bagi ujian pasca pula ada peningkatan di mana tiada murid yang mendapat skor dapat markah dalam julat 0 hingga 4. Bagi julat 5 hingga 9 markah terdapat 8 orang murid. Bagi julat markah 10 hingga 15 terdapat 5 orang murid. Dan bagi julat markah 16 hingga 22 ada 4 orang murid yang mendapat markah dalam julat ini. Dan purata markah dalam ujian pasca adalah 10 markah. Dan dalam gambar raja ini pula adalah merupakan taburan jumlah markah yang diperolehi oleh murid dalam ujian pasca. Okey, boleh dilihat di sini average-nya adalah 10.12. Okey, ini merupakan refleksi saya secara keseluruhan. Okey, dari aspek perubahan pada pembelajaran murid, saya memang dapat lihat murid lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan saya dapati murid juga boleh berdikari dalam mencari maklumat sendiri tanpa menggunakan pautan-pautan yang telah saya kongsikan sebelum ini. Okey, saya juga mendapati murid sangat berkeyakinan semasa menyampaikan pembentangan mereka berkaitan hypernotes yang telah mereka hasilkan. Okey, ini merupakan satu impak yang positif. Okey, daripada dalam aspek gaya pengajaran saya sendiri pula, sebenarnya selama ini saya merasakan murid tidak dapat tidak boleh berbuat demikian. Saya merasakan saya telah memandang rendah pada kemampuan murid saya selama ini. Saya rasa mereka tidak mampu lakukan seperti ini. Jadi, apabila saya melihat hasil kerja mereka, saya juga berasa bermotivasi. Rupanya murid saya boleh lakukan ini dengan bimbingan dan bantuan saya. Jadi apabila melihat impak ini, apabila saya melihat perubahan ini, saya menjadi lebih bermotivasi dan saya akan berusaha untuk hasilkan dan menggunakan lebih banyak pendekatan dan kaedah dalam pengajaran saya supaya saya dapat melatih murid saya supaya menjadi seorang pembelajar yang aktif dan berdikari. Okey, cadangan kajian saya ialah supaya hypernotes ini saya membenarkan murid supaya menggunakan kreativiti mereka sendiri. Tidak semestinya mereka menggunakan QR code. Mereka boleh menggunakan book creator, menggunakan poster dan sebagainya. Okey, terdapat kekangan juga dalam kajian saya ini di mana murid-murid yang terlibat adalah murid yang mempunyai laptop dan handphone sendiri. Mungkin disebabkan oleh latar belakang keluarga yang dapat menyediakan bahan-bahan ini. Jadi pada kajian akan datang, saya mencadangkan supaya murid-murid yang tidak mempunyai laptop, tidak kemudahan handphone sendiri juga dapat peluang berbuat aktiviti ataupun intervensi ini. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.